Selamat pagi Malaysia. Seperti mana Ridwan katakan tadi, kalau kita ada barang elektrik yang terkesan akibat banjir, jangan buang. InsyaAllah mungkin boleh diselamatkan lagi. Itu pun sebab saya tengok satu perkongsian di TikTok sebenarnya. Dia membuka mata saya lah. Jadi hari ini kita nak panjangkan perbincangan ini. Kalau anda ada ada barang elektrik yang telah pun ditenggelami banjir, apa yang perlu dilakukan? Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dua tetamu, iaitu pertama Encik Hisham bin Mispirin, pengarah program membaiki barangan elektrik, dan yang kedua Encik Rizwan bin Jahaya, iaitu volunteer dari NGO Kaki Repair, yang mana kedua-dua individu ini terlibat secara terus dalam menyantuni mangsa banjir, terutamanya kepada barang-barang elektrik yang telah pun rosak diperbaiki semula. Ya, betul. Tapi sebelum kita nak bercerita mengenai program ini, mungkin boleh dululah kita mukadimahnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya datang daripada mana? NGO tu kita faham latar belakangnya memang terlibat dalam aktiviti-aktiviti begini ke atau macam mana? Kaki Repair ni ditubuhkan untuk menggalakkan orang ramai membaiki sendiri peralatan mereka yang rosak. Ada aktiviti di luar media sosial, bermaksud ada aktiviti di tempat yang disediakan, ataupun sekarang ni kerana dengan COVID-19 kami banyak mengadakan di Facebook dan juga melalui website. Kalau Encik Hisham pula, adakah program ini dilakukan secara terus kepada masa-masa banjir di lokasi yang terlibat ataupun bagaimana? Okey, secara asasnya saya daripada grup Eco Free Market. So kita memang biasa buat free market, recycle ni biasa beraja. So pengalaman-pengalaman saya dalam misi-misi banjir dulu-dulu ni, di antara barang yang pertama dia orang buang adalah barang elektrik. Kan? Sedangkan barang elektrik itu bukannya yang complicated pun, contohnya prionasi. Prionasi itu satu yang paling simple sekali, mekanisme dia sama je. Yang masuk Syita keluar 20-30 tahun dulu dengan sekarang sama je kalau yang biasa, yang basic tu kan. Jadi kita kenapa kena buang kan? Kita biasa yang recycle, bila kita cerita pasal skala ekonomi, kita tak nak buang. Kita tak nak buang pun sebenarnya, boleh pakai lagi. Dan lagi di antaranya lagi, kali ini banjir itu terlalu besar. Dan bila terlalu besar banjir tu, dia akan melibatkan, kata orang tu, satu rumah tu terbaliklah isi rumah. So kita pun macam mana kita nak kurangkan kesan kepada orang yang terkena banjir tu. Macam mana nak mengurangkan dia punya kerugian kan, sebab barang-barang tu boleh pakai lagi. Jadi bantuan dari segi bagaimana sebenarnya, peralatan yang bagaimana yang diperbaiki semula oleh program ini, dan juga di kawasan mana menjadi tumpuan? Okey, saya di Shah Alam. Jadi saya mulakan program ni di Shah Alam. Dan tempat pertama program tu adalah di sekolah, di PPS, Pusat Penempatan Sementara. So kita ada satu kantin, sebab dia di sekolah agama. Ada kantin tu kawasan luar. Jadi masa tu saya bekerjasama dengan Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Kolej Kemahiran Tinggi Mara PJ. Untuk validate projek ni. Sebab orang tak boleh percaya kan bahawa benda ni boleh ke repair betul ke tidak kan. So saya masa tu kontak paling dekat saya adalah kolej dengan Mara. Jadi dah discuss, okey, Mara setuju untuk bekerjasama. So kita orang pun buatlah selama 3 hari, daripada 23, 24, 25 di Padang Jawa. Padang Jawa masa tu disurut dulu. So dia banjir ni dia ada banyak fasa kan. Fasa satu makan je. Jangan cerita apa-apa, masa tu dah surut, nanti kita kemas. Dalam kemas tu saya nak ambil masa, jangan dia sampai dia buang semua. Masa waktu kemas ni kita ambil masa untuk dia ada barang yang elektrik boleh selamatkan, kita buat. Jadi apa barang elektrik yang boleh diselamatkan? Apa jenis barang elektrik yang memang kalau dah banjir memang tak boleh diselamatkan? Actually semua boleh selamatkan. Cuma chances tu je. Chances, peluang untuk dia kembali berfungsi kan? Tu. Kalau macam prionasi dapur gas yang guna motor je, okey. Dia yang susah sikit yang ada skrin. Dia yang lain tu okey sebab skrin tu dia punya
dia punya skrin tu rosak kan. LED barangan seperti komputer, laptop atau robot vacuum yang mengandungi built-in bateri mempunyai kebarangkalian yang rendah untuk dibaiki. Bagaimanapun barangan elektrik yang mempunyai plug, yang mempunyai power supply direct, kebanyakannya boleh diselamatkan. Okey, bila kata boleh diselamatkan, sebab kalau kita faham program ini tertumpu di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Mungkin ada penonton-penonton kita yang daripada Pantai Timur, Sabah dan juga Sarawak yang terkesan akibat banjir ni. Kalau contoh macam peti sejuk, lepas tu aircon, mungkin boleh berikan tips bagaimana sebenarnya untuk memperbaiki, ataupun kita nak semak dulu, boleh ke tak boleh lagi sebenarnya benda ni? Pengetahuan asas. Ya, pengetahuan asas ni boleh didapati daripada YouTube, dan media sosial yang lain. Bagaimanapun, first kali yang kita kena cek mestilah kita mesti basuh dulu peralatan tu. Peti sejuk tu kita basuh dulu daripada lumpur segalanya dan buka semua kompartmen-kompartmen yang tertutup. Okey. Dan paling basic sekali ialah plug point. Di mana kita perlu membukanya dan mengeringkan. Kerana di bahagian-bahagian tertutup ini selalunya air berkitar semula. Dia tidak meruap secara dengan cepat. Dia pakai je water jet tu, tembak je. Itu jangan takut-takut sebab air benda tu dah terlalu kan. Dia ambil je jet tu tembak je. Kebanyakan komponen adalah komponen yang kuat, kecuali perlu berhati-hati di mana komponen yang mempunyai PCB board. Orang panggil motherboard yang banyak litar-litar tertutup. Yang tu sensitif sikit. Mungkin boleh dibasuh menggunakan berus dan dialirkan air sedikit. Okey. Bila bercakap mengenai soket tadi itu, selepas habis banjir, pasca banjir, berapa lama sebelum kita boleh tekan balik suis tu? Pendawaian elektrik ya. Itu berkaitan dengan pendawaian elektrik ya. Okey, dia ada dua. Yang elektrik tu satu. Yang kami barang elektrik. Yang elektrik itu dia ada expertise lain. Yang pertama kita nak tengok dekat DB board tu, yang distribution board tu, yang tu je. Dia punya ELCB sensitif lagi atau tidak, apa semua tu kan. Yang tu itu pandai elektrik. Kami barang elektrik. Barang elektrik kalau yang kecil tu kita punya rate 90% kita boleh survive. Okey. 90% kita selamatkan. Kalau TV about 30 to 40%. Bila kita buka tu, semua ni tanpa menggunakan apa-apa spare part, alat ganti. Tak ada alat ganti yang terbabit. Yang tu yang paling best tu, kita tak ada ganti macam periuk nasi, kita tak ada ganti apa-apa pun. Proses dia very simple. Kita basuh, kita keringkan, lepas tu kita test, continuity test tu je. Itu je. Nak test tu lah maksudnya, kalau rumah biasa dia tak adalah tester pen untuk test semua sekali tu kan. Jadi ada juga perkongsian yang saya sempat baca, tunggu sampai kering 5-6 bulan baru boleh guna. Jadi berapa lama yang diambil sampai dia betul-betul kering boleh digunakan? Tak cukup sesuai lah tunggu 5-6 bulan. Itu yang saya katakan, semua tempat-tempat yang di mana kawasan penyambungan elektrik daripada power point tu bersambung, kita kena buka dia. Dan kita gunakan pengering seperti blower ataupun hair dryer untuk keringkan. Dan untuk lebih baik lagi, kami gunakan contact cleaner untuk membersihkan lagi untuk meruapkan air-air yang masih tertinggal berdekatan dengan komponen-komponen elektronik yang terdapat dari peralatan. Electrical contact cleaner. Itu kena betul. Electrical contact cleaner. Contact cleaner. Jangan gelap jadi dia. Kalau tak ada sangat, guna pure alcohol. Pure alcohol. Sebab alcohol tu dia, bila dia masa tu dia kering, dia terus meruap. Pure alcohol. Solution lah itu. Itu under solution. Pure alcohol dekat farmasi ada. Okey, faham. Kalau macam duduk sendiri, perempuan lah terutamanya, selalunya bila barang elektrik tu, kalau dia dah
meletup macam tu je, kita dah fikir rosak dah, tak boleh pakai dah. Adakah itu indikator yang betul ataupun sebenarnya masih lagi boleh diselamatkan, jangan dibuang? Okey, banjir ni you tak pakai masa tu. Barang tu you tak pakai. Barang tu tidak berfungsi. Barang tu masa dia kalau Kecuali running, peti es tu dia sebab kan TNB off. Sebenarnya untuk persediaan untuk menghadapi banjir amatlah penting sekali untuk kita bersedia. Jika terdapat laporan mengatakan tempat kita akan dilanda hujan yang lebat, kita boleh bersedia dengan cara seperti menutup semua power point, soket elektrik dan juga mencabut plug. Barangan elektrik yang mempunyai bateri, kita cabut bateri dia. Dan itu adalah antara cara untuk kita menyelamatkan peralatan elektrik kita. Supaya peluang untuk dia berfungsi kembali itu tinggi. Yes. Because dengan bateri yang terbina dalam, ada lagi circuit yang running. That's why itulah kenapa kebarangkalian untuk membaiki komputer riba ni memang rendah sedikit daripada bahan-bahan yang lain. Berkenaan dengan TV pula, desain TV itu sendiri macam mempunyai light diffuser di belakang LCD, beberapa helai. Itu pun selalu di situ kerosakannya. LCD itu masih berfungsi. Tapi tanpa light diffuser tiada cahaya yang dapat RGB tu tak ada lah. Dapat kita melihat TV biasa. Jadi TV kalau sudah terkena banjir, secara ringkas je peluang untuk dia kembali berfungsi itu rendah ataupun bagaimana? Tinggi juga. Kita berapa 40% dah? Ya, kita dapat tinggi juga. Cuma dia memerlukan spare part. Pada itu kami dari pihak DIY hanya boleh mensarankan pengguna membeli barang parts itu daripada supplier di online atau kedai repair berdekatan. Biasanya kos untuk tukar ganti komponen-komponen itu bagaimana? Mahal ataupun dia, sebab apa kita faham TV, peti semua tu harganya ribu-ribu ringgit. Jadi spare partnya macam mana harganya? Seperti yang kita katakan tadi, kos kami untuk membaik pulih kebanyakan barangan dengan 90% success rate, tiada komponen gantian diperlukan. Dia hanya perlukan prinsip kita basuh, kita keringkan, kita test. Itu je. Inilah yang di-sharekan oleh member-member di Kaki DIY. Tukang apa hari ini. Daripada this expertise yang macam saya memang bermula dari rumah saja. Semua ni memang saya Google and research. Dan semasa banjir ni berlaku pun banyak saudara saya berasal dari Klang, banyak saudara saya yang terlibat dilanda banjir rumah mereka. Dan saya pun sebolehnya membantu sebanyak yang boleh, tapi dengan bantuan Kaki DIY, dia actually program ni Syam, kita nak bagi tahu orang program ni sebenarnya adalah validation je. Untuk bawa projek ni, benda ni kita boleh kita baiki, dia boleh berfungsi kembali. Jangan buang dulu, kan? Kalau kata tak tahu apa-apa pun, kalau kata dapatkan bantuan kemalangan. Even di Facebook Kaki DIY, join, just tanya. Nanti dia orang jawab lah. Apa ni? InsyaAllah ada je expert yang akan jawab bahagian tu. Keyboard warrior akan menjawab, insya-Allah. Dia kalau macam TV tu, dia isu dia pula
kalau kita nak ganti dia punya tu, boleh ganti. Tapi beli baru lagi murah. Itu yang masalah dia. Macam periuk nasi, dia tak ada apa-apa rosak. Dia tak ada rosak apa-apa pun. Kadang wire tercabut dia. Sebab dia masa tulis-tulis tu, wire tercabut. Itu kita solder balik, okey dah. Kalau waktu PKP hari tu kita ada masak apa hari ni. Jadi kalau waktu banjir kita ada tukang apa hari ni. Nak repair apa hari ni. Kan nak repair apa hari ni. Kalau ni kita boleh tengok ini media sosialnya. Instagramnya. Okey, sekarang ni mungkin kita akan berhadapan dengan gelombang seterusnya pula. Jadi mungkin ada sedikit tips dan juga nasihat macam mana untuk kita mengurangkan risiko untuk barang-barang elektrik ini tidak rosak dan kembali bernyawa. Mungkin boleh daripada tukang repair apa hari ni. Dia kalau kita tengok washing machine sekarang ni. Contoh washing machine lah. Orang paling takut sekali washing machine lah. Sebab tu adalah, bayangkan 3 almari baju nak dibasuh kan. Washing machine tu. Teknologi baru, dia dah ada gel seal. Dia dah tak ada rosak apa. Kalau rosak pun, motherboard itu, you boleh ada beli yang common board. So you boleh pakai apa brand pun boleh pakai tukar. Itu betul. Di kampung rumah mak saya, dia pakai dekat luar. Dia pakai kat luar. Common board dia. Common board tu kalau you beli dekat secara online, less than RM100. So less than RM100, your washing machine about RM1,000 kan. Benda tu common. Tak kisahlah saiz mesin ni besar berapa kilo, 7 ke 15 ke. Dia ada common board, boleh repair. Dan yang motor-motor bawah tu just keringkan je. Keringkan, kita orang guna blower, kita gunakan hair dryer, kita gunakan yang chemical tu lah. Electrical contact cleaner tu agak mahal sikit. Yang paling murah pun dalam RM30. So kalau yang best sekali tu dalam 120 satu tin, 400 ml. Okay. Applicable untuk front load washing machine. Front load tak ada yang hantar. Dia sama saja. Sama je. Dia sama saja. So, mekanisme dia sama, cuma yang kita nampak tu berbeza. Tapi kebanyakan elektrik, kalau untuk buat persediaan sebegini, sebetulnya banyak expert-expert di luar sana juga berkongsi pengalaman mereka, experience mereka macam mana untuk kita menghadapi banjir. Dia satu lagi, kita ni takut tak ada elektrik. Sebenarnya kalau hujan lebat air naik tu, you off je ELCB tu, you off mainboard tu, you off je. The whole house dah selamat. Tapi you takut you nak pakai lagi dia punya apa tu, keselesaan dengan ada elektrik tu kan, nak kipas, nak apa. Sebab banjir pun orang takut apa, tak ada telefon lain, tak ada. Bateri habis. Alhamdulillah dengan bencana yang kita hadapi ini, kehilangan nyawa amatlah sedikit. Tapi kita banyak kehilangan harta benda. So grup ni kita terlampau banyak. Kalau pergi di Shah Alam, Taman Seri Muda, berlonggok sampah, mengambil masa berminggu-minggu untuk diselesaikan. Terima kasih juga kat pihak MBAC menyediakan dewan untuk kami berkarya di situ. Saya boleh ada contoh. Kawan saya ni yang seorang peserta repair ni, dia dari Kajang datang 2 jam aja repair barang, 2 jam nak balik. Cepat balik. Kenapa? Nak pergi kerja lah. Itu semangat dia orang untuk membantu. Saya amat rasa terharu jugalah melihat banyak rakyat Malaysia berbilang kaum datang membantu. Kalau sekarang lokasinya di mana? Next stationnya di mana? Next kita cuba pergi Hulu Langat. Kita tengah nak dapatkan dewan yang tempat yang sesuai. Bagaimana untuk mendapatkan bantuan? Mungkin kena hubungi nombor telefon ke atau terus boleh berjumpa? Kita tak pergi house call sebab kita nak cukup orang. Okey, kalau dia konsep dia, kita punya sebaran tu pada dengan media sosial. That's the paling senang sekali, paling media sosial, sebab dia orang akan, lepas tu dia akan bawa barang tu ke dewan, ke tempat kita lah. Nanti dia orang bawa, kita punya reception, dia akan bagi barang, lepas tu kita bagilah pada expertise dalam tu. Tapi sebenarnya kerja kami 60% tu adalah cuci je. 60-70% tu cuci je.
Yang expert tu about 10-15% kat belakang last sekali dia tengah test. Okey, ni tak ada shot. Okey lah boleh. Dah okey lah. Tapi Boleh itulah kalau untuk orang yang memang tak tahu nak cuci tu pun takut. Dekat ni makin lagi rosak ni. Itulah. Nak sembuh water jet tu. Kami sembuh je. Tak ada masalah je. Macam Encik Isham dan Encik Johnson Lam daripada Kaki DIY, mereka menyediakan juga expertise bagi advice kepada kami baru sebab banyak brand, banyak peti sejuk aja mungkin ada 7-8 brand. Banyak. 7 design skirt. Sama juga appliance lain. So dari situ kami boleh berkongsi pengalaman, bertukar-tukar idea macam mana nak memperbaiki peralatan tu. Ya. So siapa yang join tu actually dia belajar. Dia praktikal terus kat situ. Sebab ada vacuum cleaner yang famous yang mahal tu pun 2-3 kita dapat survive kan. Ya. Lepas tu periuk nasi yang mahal tu lah yang akak-akak semua suka makan tu kan. Pressure cooker. Pressure cooker tu kan yang mahal yang buat tu kan. Boleh selamatkan juga. Boleh. Kita selamat banyak. Banyak tu kita selamatkan. Ada few. Ada kawan tu dia dah buang. So kita hantarlah gambar kat dia. Kita dah selamatkan yang ni. Jadi kepada penonton yang sedang menyaksikan kami di Selamat Pagi Malaysia ini yang terkesan akibat banjir, yang mungkin ada peti sejuk tak dapat dihidupkan lagi, ada harapan untuk anda. Jangan beli dulu. Mungkin boleh lagi diselamatkan. Terus saja berjumpa dengan pakar kita di sini. Masuk dalam website. Masuk dalam website tanya. Masuk dalam website itu. Sebab dia kalau yang inverter tu susah sikit. Dia ada tricky sikit. Kan, walaupun dikatakan tadi sembuh saja, tapi kita pun risau jugalah kalau sembuh nanti rosak. Kaki DIY. Kaki DIY. Tapi kena ada ilmunya. Ada ilmu asasnya lah. Ditunjukkan banyak cara di sini. Itu dia. Lepas tu tukang apa hari ini. Dan tukang apa hari ini juga. Tukang apa hari ini. Tanya saja apa-apa soalan pada mereka. Okey. Apa saja soalan? Tak perlukan pun any knowledge from zero pun, insya-Allah ada orang akan guide. Saya lebih kepada project management. Okey. Saya dapatkan dewan, dapatkan makan, dapatkan dana untuk ni kan. So tu kerja saya. Baik. Tukar repair Abang Handsome ni. So lah. Terima kasih Abang Handsome. Ini juga yang tukang mencari dewannya. Kerana dalam banyak-banyak bantuan, ini bantuan yang cukup menarik. Sebab selalu kita bagi bantuan makanan, membersihkan rumah. Tapi ini di luar kotak membantu untuk memperbaiki semula barang-barang elektrik. Dan kita terima kasih juga Puspanita MBSA bagi makan sedap. Alhamdulillah. Kami juga ingin menjemput ramai lagi volunteer berserta dengan kami di dalam program-program yang akan dibuat. Volunteer tak kira anda pandai tak pandai, tak pandai pun tak mengapa. Ada orang ni datang tak tahu apa, tak apa akak basuh ni, tolong basuh. Kerana ia merupakan satu proses yang perlu dilengkapi. Sebelum maklumat lanjut terus sahaja ke laman web mereka. Akak tu cuci bersih gitu macam baru keluar. Terima kasih banyak kepada Cik Rizwan dan juga kepada Cik Isham. Kedua-duanya individu yang cukup hebat untuk memberi ilmu kepada kita tentang barang elektrik sebenarnya masih boleh berpeluang untuk diguna pakai selepas berlakunya banjir. 90% peluang untuk kembali berfungsi. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.